muliakan Yang Berhormat Khalid Ahmad selaku Ahli Parlimen Syarah, selaku editor PAS Pusat, yang dihormati Dr. Zulkifli Ahmad, Arah Pendidikan PAS Pusat, yang bersama Syaiful Faham Marati selaku moderator kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya, Saudara Farid, di atas jemput saya selaku moderator malam ini, sahabat, dan juga kedua-dua panel pada malam ini. Panel pertama kita adalah Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu pengarah pendidikan PAS Pusat, dan juga panel kedua kita adalah Wabil Khalid Ahmad, member Parlimen Shah Alam, juga ahli juga editor PAS Pusat, ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Okey. Sebenarnya pada malam ini kami cuba untuk mencari panel yang berbeza aliran. Malam semua yang kami cuba jemput ada program yang berbeza. Jadi ini yang kami dapat. Alright. Okey, so untuk soalan pertama saya akan bertanya dengan Dr. Zulkifli. Okey. Tajuk pada malam ini ialah masa depan politik Islam di Malaysia masih ke harapan. Jadi untuk soalan yang pertama, okey, untuk format pada malam ini kita akan adakan 3 pusingan. Pusingan pertama saya akan bertanyakan kepada kedua panel masing-masing satu soalan, dan saya akan buka kepada sesi Q&A. Mungkin kita akan ambil 2 atau 3 soalan, and then kita akan teruskan dengan pusingan kedua. Selepas itu saya akan ambil lagi 2 soalan untuk daripada hadirin, dan seterusnya kita akan pusingan ketiga, and then kita akan buka terus kepada Q&A. Okey. Jadi untuk soalan pertama saya ingin tanya kepada Dr. Zulkifli. Okey. Fenomena Arab Spring. Fenomena Arab Spring yang berlaku pada tahun lepas bukan sahaja menyebabkan kebangkitan rakyat, tapi juga menyebabkan kejatuhan diktator-diktator yang berada di Timur Tengah. Malah terpencil juga fenomena ini kepada gerakan Islam. Okey. Pakar-pakar di rantau berkenaan Asia Tengah, Timur Tengah menggariskan beberapa perkara utama yang harus dipenuhi oleh gerakan Islam ini. Iaitu yang pertama ialah wacana moderate, yang kedua adalah kesediaan perkongsian kuasa, power sharing, yang ketiga ialah pengaruh di tengah rakyat. Jadi untuk soalan pertama, pada pendapat doktor, apakah yang dimaksudkan dengan wacana yang moderate? Adakah moderate ini bersamaan dengan wasatiyah yang kita fahami sama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada para saudara moderator, tuan saya Wali Khalid Ahmad, dan saudara-saudara, tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Baik, soalan ditanya, jawab terus masuk. Jawab soalan yang saya kira meletakkan tuan-tuan tinggi-tinggi oleh tak ni, belum. Apa benda politik Islam, ya, benda yang Arab Spring. Baik, saya cuba untuk dengan tidak banyak sangat reverse dia, ya, sikit-sikit kena pandang-pandang dia. Kita ada kita, ya, ada kita, ada reverse dia, ada kita, ada bagi yang sebagai Einstein, ya, tengok dulu belakang kita. Jadi saya nak reverse sikit dulu. Baik, apa yang disebutkan dalam bahasa Thawrah Sya'biyah, ya, ataupun kebangkitan rakyat, kebangkitan umat, ya, ataupun dipanggil sebagai Arab Spring, ya, yang berlaku seperti yang ditanya sebentar tadi, mencetuskan kebangkitan rakyat, ya. Dan terus saudara moderator minta saya menghubung kaitkan dengan pasca Arab Spring ini terbelah, ya, beberapa dikatakan beberapa tren, ya. Disebutkan tren pertama tadi adalah tren wacana, antaranya adalah wacana Islam moderate lah yang disebut, ya.
Saya lebih senang untuk membuka tirai perbincangan ini dengan menyebutkan betapa rentetan kepada perjuangan Islam, khususnya yang mengambil pentas politik ataupun sistem demokrasi, jadi saya nak membezakan yang dikatakan sebagai political Islam itu adalah gerakan Islam yang mengambil kaedah ataupun pendekatan demokrasi bagi menunaikan dan menjayakan, bagi merealisasikan perjuangan. Nah, itu yang dikatakan, istilah yang dikatakan political Islam, ataupun kalau Barat menyebutkannya, ia adalah satu projek politik umat Islam untuk akhirnya meletakkan Islam sebagai satu sistem pemerintahan ataupun pemerintahan yang punya keras prinsip, dan pemerintahan itu di atas nilai-nilai dan hukum Islam. Itulah apa yang dikatakan political Islam ataupun Islam yang berbentuk politik. Islam yang berbentuk politik ini tidak sebenarnya menafikan bahawa Islam itu semua. Islam itu sempurna lengkap menyeluruh. Ada Islam politik, Islam sufi, Islam tamadun, Islam kultural, Islam budaya. Jadi tidak, maksud saya ini Islam yang pecah-pecahkan begitu, Jadi silap kalau yang dipahamkan dengan seperti itu. Maka apa yang dimaksudkan dengan political Islam, kalau saya ambil rentetan sejarahnya, setelah tumbang dan runtuhnya, apa yang dikatakan sebagai rantaian khilafah Islami dalam tahun 1924 yang berpusat di Istanbul dalam pengertian sebuah daulah Osmaniyah Islami ataupun khilafah Osmaniyah, the Ottoman Empire, yang berakhir tahun 1924 dalam kurun yang 20 Masihi sebenarnya. Baru lagi. Dan dapat 80 years old. Setelah hilangnya kuasa politik umat Islam, lalu umat Islam hanya punya satu impian untuk menyaksikan kembali pertautan umat seluruh dunia. Itulah datangnya doktrin negara Islam yang dianjurkan oleh beberapa tokoh-tokoh ulama masa dahulu. Jadi negara ataupun dikatakan sebagai daulah Islamiyah itu mengangkat penyatuan kembali umat Islam yang sudah runtuh dan berkecai setelah berakhirnya daulah Osmaniyah yang kalah dalam peperangan kedua dan seterusnya. Lalu dia telah pertama lebih dahulu, nanti 14 pun sudah mengalami Ottoman Empire itu bersepanjang daripada kelompok yang dieksis, ataupun yang berpihak pada yang kalah pada peperangan dunia itu. Jadi seterusnya moving fast forward, meluncur ke depan, maka wujud gerakan-gerakan Islam yang awalnya dipelopori oleh ulama-ulama seperti pada zaman Said Nursi di Turki, contohnya Ahmad Osman dan Podio di Afrika Utara, Omar Mokhtar, nama-nama seperti itu, Imam Mahdi di Sudan, begitulah tokoh-tokohnya sampai bermulanya satu gerakan yang sifatnya berorganisasi. Seluruh itu sifatnya Jamaluddin Al-Afghani contohnya. Semua adalah tokoh-tokoh ulama besar yang mengambil perjuangan untuk mengembalikan Islam dalam bentuknya satu kuasa politik. Tetapi yang mengambil pendekatan yang sifatnya organized, bermula dengan apa yang disebutkan sebagai pengasas gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, ataupun Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 1924 begitu. Bersekali dengan itu gerakan seperti di apa yang dikatakan Indo-Pakistan Subkontinent Jamaah Islami. Juga begitu di Nusantara ini, dengan syarikat Islam Masyumi, Madura Muslimin di Indonesia gitu. Nah, nampak? Inilah yang Barat sebutkan sebagai politik Islam.
Ini paham? Itulah gerakan politik Islam atau Islam politik ataupun dalam bahasa barat, bahasa orientalis, memandang kepada bangkitnya umat untuk menegaskan bahawa Islam tidak boleh diperkotak-katikkan seperti ini, khususnya dalam era penjajahan. Dan era penjajahan berakhir dengan pembebasan ataupun kemerdekaan negara umat-umat Islam, tetapi tak satu pun yang menyaksikan ulama yang berjuang untuk kemerdekaan diberikan kuasa dan pemerintahan. Bermula dia punya Aljazair, di Algeria, di Morocco, di Iraq, di Suria, semua negara umat Islam berakhir dengan apanya, kalau contohnya di Itali, contohnya di Aljazair, di Tunisia, the French, the Italian, penjajah-penjajah Itali, penjajah-penjajah Prancis, penjajah-penjajah British di Afrika Utara, di Sudan, di Egypt, di Mesir. Mereka ini ketika telah tamatnya era penjajahan memberikan kuasa bukan kepada ulama-ulama yang berjuang, tetapi kepada golongan yang mereka yakin boleh meneruskan apa yang dikatakan sebagai the neo-colonialism ataupun penjajahan bentuk baru, di mana kuasa dan sistem mereka itu diteruskan kesinambungannya oleh anak watan negara itu, tapi punya nilai, punya visi, punya cita rasa macam mereka. Jadi tuan, itulah gerakan yang dikatakan pendidikan Islam. Nah, fast forward lagi, kita puluhan tahun dekat sebenarnya. Jadi kalau kita ambil yang berakhir dengan syak atau dengan apa yang dipanggil Thawrah Sya'bi, dengan kebangkitan, bukan kebangkitan ini kalau di Tunisia, dengan nama ikon bukan Abu yang membakar dirinya itu di Tunisia, dan akhirnya mencetuskan apa yang dikatakan sebagai Thawrah Sya'bi atau kebangkitan rakyat itu. Bermula di situ gerakan Islam dapat bersekali dengan kebangkitan umat, menumbangkan diktator yang sekian lamanya secara kuku besi memerintah negara umat-umat Islam yang diperkotak-katikkan setelah Balfour Declaration, yang mana negara umat Islam dipanggil sebagai the new nation state, negara-negara kebangsaan ataupun negara-negara yang berteraskan kepada nasionalisme Turki, nasionalisme Egypt, Arab sebagainya. Jadi apa yang dimaksud dengan politik Islam adalah gerakan-gerakan Islam yang mengambil pendekatan mau terlibat dalam proses demokrasi dan bertarung di atas apa yang dikatakan gelanggang demokrasi, menang kalah jatuh bangun dengan pendekatan demokrasi, menampilkan Islam sebagai satu sistem dan membawa slogan al-Islamu huwal haq, Islam sebagai penyelesaian kepada kemelut dan krisis umat manusia. Dan itu cerita yang panjang untuk kita letakkan duduk letaknya the positioning of political Islam sehingga. Nah, saya kira yang dibawa oleh rekan moderator tadi itu adalah sangat terkini, dan yang disebut itu lagi sangat terkini, Islam moderate pula. Jadi kalau saya simpulkan wacana moderate, wacana moderate. Kalau saya terus cuba untuk mengupas dengan tajuk yang diberikan tadi, lalu ini kalau boleh saya sebutkan ini, berlaku satu apa yang saya sebutkan sebagai, bukan istilah saya ambil daripada Profesor Tariq Ramadan, apa yang beliau sebutkan dalam tulisan beliau dan wacana-wacana beliau yang disebutkan sebagai satu anjakan generasi, satu generational shift, satu anjakan generasi politik Islam yang memandang kepada proses demokrasi itu, bagaimana kesinambungan perjuangan gerakan-gerakan Islam yang telah memilih jalan demokrasi, bagaimana mereka mau bersaing yang menawarkan Islam secara siasi, secara dakwah dan siasat, menggunakan persuasion,
menggunakan ballot box, menggunakan peti undi untuk melaksanakan Islam. Itu ini bukan mudah. Lalu kalau saya simpulkan, beberapa kali simpul dah wah, tuan-tuan disimpulkan ini, saya nak menyebutkan akhirnya, ya akhir dalam orang pertama dalam soalan saya, akhirnya gerakan Islam berada di satu persimpangan yang sangat kritis, sedang menilai bagaimana dalam pertarungan dan persaingan yang sangat sengit. Bila gerakan Islam dalam betul artinya politik Islam berdepan dengan wacana-wacana dan ideologi-ideologi yang lain, golongan kiri, ya, golongan sosialis, golongan liberal sekuleris dan semua yang lain. Itu adalah hak mana-mana pihak untuk menganjurkan dan mengadvokasi ideologi dan sistem dan tawaran politik mereka. Begitu juga politik Islam. Dan di sinilah kita dapat saksikan satu ajakan gerakan Islam secara sedar, secara insaf kembali berguru pada Rasulullah SAW, menekuni kembali akan kebijakan Rasulullah SAW, berdepan dengan satu politik yang dikatakan satu politik pluralis, satu politik plural, masyarakat yang plural, sangat rencang, sangat pelbagai. Bagaimana untuk tawaran politik gerakan Islam dan politik Islam ini satu yang sangat mengesabah, disokong bukan saja oleh umat Islam, bahkan merintasi semua agama, kaum dan budaya. Ini cabaran kepada gerakan Islam. Apakah dalam wacana kita itu, apakah dalam penampilan kita itu, tawaran politik kita itu, political messaging kita itu, dia memberi satu yang mengesabah bukan saja pada orang Islam atas nama kita mewakili Islam, tetapi pada yang lain itu dia mau lihat apakah politik Islam ini dapat memberikan dan mengisi, ya, harapan mereka, managing their expectation, managing their hope, untuk menangani segala kebobrokan sistem tak diurus yang sudah sangat syarat dengan segala korupsi, nepotisme dan segala ketidakadilan. Itu pada saya wacana yang dimaksudkan bukan berakhir, beranjak kepada satu yang dikatakan a centrist position, satu wacana yang sangat bukan saja moderate. Saya tidak berapa senang dengan istilah ini, tetapi wacana yang membawa kepada satu contestation, kalau saya bilang satu persaingan, satu kontes, ya, kontes of ideas, kontes of ideology, kontes of system, kontes of program and prinsip. Mampukah Islam sama ada bersendirian maupun dalam bentuknya koalisi, bersendirian maupun tahaluf, menawarkan program mereka supaya akhirnya politik Islam sama ada bersendirian maupun secara koalisi, secara koalisi politik, secara tahaluf, mampu terus menawarkan Islam sebagai satu ideologi rahmatan lil alamin. Kembali kepada wacana sentris adalah satu tuntutan yang sangat mengesabah apabila kita menyaksikan dan mengguru kembali kepada Rasulullah SAW penuh dengan sifat al-fatanah, sifat yang penuh bijaksana menangani cabaran dakwah dan siasah masa kini. Itu untuk sedikit round pertama, yang pertama sudah bahkan betul soalan itu memang susah, jadi jawapan itu akan yang semoga answer. Okey, terima kasih Dr. Zul. Satu, saya tertarik dengan Dr. Zul sebutkan mengenai yang banyak-banyak kan, sekular, liberal. Saya teringat satu nama, iaitu Dr. Franz Allen, kita punya presiden itu lah, pengurus PAS itu. Dia Dr. Franz Allen ini saya katakan dia baca sejarah, dia amat menarik lah. Sebab dia orang yang boleh berkawan dengan orang etis, sekular, disebut union jasmani, komunis, sekularis, sebut saja, sosialis dan sebagainya, dia boleh kawan. Sebab dia menjiwai apa yang dia amen ke his of time di depan. Jadi, okey, seterusnya soalan untuk YB Khalid. Okey. Realiti ini, gerakan Islam yang wujud memilih ruang demokrasi untuk membawa perubahan macam tersebut tadi. PAS juga tidak kecuali melalui konsep negara berkewajiban. PAS melakukan antaranya pembentukan negara sivil, tata kelola yang baik dan juga kewajiban rakyat.
Adakah dengan agenda negara berkewajipan telah yang PAS sedang bawa ini telah memikirkan agenda negara Islam perjuangan 132? Mohon berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi atas soalan yang diajukan dan juga pencerahan yang diberikan oleh Dr. Zul. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya nak tambah sikit tentang apa yang telah disebut oleh Dr. Zul. Apa yang kita kena faham ialah bahawa gerakan Islam yang telah menentang penjajah pada zaman penjajah, maka mereka sentiasa mengambil pendekatan ketenteraan dan permusuhan dengan kerajaan penjajah. Dan oleh kerana itu ianya merupakan satu gerakan massa yang bertindak untuk mengusir pemerintah penjajah dan menegakkan daulah Islamiah kembali dengan pendekatan ketenteraan. Selepas mencapai kemerdekaan yang diberikan kuasa pemerintah seperti mana yang Dr. Zul sebut tadi, ialah orang-orang tempatan tetapi yang merupakan sebagai anak didik kepada penjajah. Dan mereka juga telah memusuhi gerakan Islam, dan tidak banyak gerakan Islam yang sebenarnya mendapat ruang untuk bergerak dengan bebas. Dan oleh kerana itu kaedah dan pendekatan penentangan, permusuhan berterusan, kerana ramai daripada pemimpin-pemimpin yang ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, mati dalam penjara, walaupun kononnya mereka mengamalkan demokrasi. Tetapi sekarang ini hasil daripada suasana politik yang sudah ada sedikit perubahan, di mana ruang untuk bergerak dengan menyeru rakyat secara damai, yang PAS selalu sebut sebagai muwajahah silmiah itu semakin disedari dan semakin diinsafi. Maka kaedah dan pendekatan gerakan Islam ini turut perlu berubah. Kalau dulu itu ada kaedah yang kafir mengkafir, kalau ni semua tak betul, lalu kita kena menentang kerajaan yang zalim, yang fasik, yang kafir dan sebagainya. Tetapi sekarang ini oleh kerana sudah ada sedikit perubahan suasana yang semakin disedari dan dijiwai oleh gerakan Islam, maka pendekatan yang diguna pakai sekarang ialah pendekatan nak menyeru masyarakat kepada Islam atas dasar keadilan yang akan dapat ditegakkan di bawah sebuah pemerintahan Islam. Maka persoalan good governance, iaitu tata kelola yang bersih, yang telus, yang amanah dan sebagainya, menjadi isu-isu yang dibawa oleh gerakan Islam. Bukan lagi semata-mata soal kalau tak ikut Islam maka akidah rosak, kalau tak laksana hukum Islam maka kafir, kalau tak laksana Islam maka zalim ataupun fasik dan sebagainya. Dalam kaedah yang telah diguna pakai pada zaman alim ulama dan umat Islam bangun untuk menentang penjajah, di mana persoalan nak dapatkan sokongan rakyat jelata,
sebagai satu pilihan di mana Islam itu menjadi pilihan untuk memerintah dan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih adil daripada apa yang sedia ada, kaedah dan pendekatan itu tidak relevan pada ketika itu, kerana ianya merupakan suasana berhadapan dengan penjajah ataupun berhadapan dengan kerajaan yang telah diletak dan telah yang telah diwujudkan oleh penjajah itu sendiri, untuk mengambil alih selepas kemerdekaan. Maka wacana-wacana apa yang disebutkan sebagai wacana moderate itu tidak merupakan satu persoalan yang relevan, kerana pada ketika itu lawan penjajah ataupun lawan anak didik penjajah. Tapi sekarang ini, bila suasana kemerdekaan itu telah menjadi satu realiti, walaupun adalah orang kata tentang soal penjajahan ekonomi, penjajah Ghazul Fikri dan sebagainya, tetapi ini tidak seperti mana suasana dulu. Maka ahli ulama telah mengambil kembali ataupun membuat kajian kembali tentang kaedah-kaedah dakwah yang boleh digunakan oleh gerakan Islam kontemporari berdasarkan kepada pendekatan yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan ini, dalam itu kita tak boleh nafikan bahawa dalam sirah Rasulullah SAW, negara pemerintahan yang pertama, negara Islam yang pertama, pemerintahan yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW merupakan satu pemerintahan yang telah ditegakkan berasaskan kepada kejayaan Rasulullah SAW meyakinkan masyarakat dan orang-orang yang datang daripada Yathrib ataupun Madinah bahawa dia boleh menyelesaikan masalah perbalahan yang telah menghantui masyarakat Madinah, di antara Aus dan Khazraj yang sentiasa berperang, yang merupakan satu keadaan yang diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memungkinkan Islam itu bertapak di Madinah. Lalu kaedah menyeru dan meyakinkan adalah kaedah yang diguna pakai oleh Rasulullah SAW, kerana kota Madinah bukan ditegakkan atas pedang, bukan atas peperangan, bukan atas paksaan, tetapi atas keyakinan penduduk di Yathrib bahawa Rasulullah SAW dengan risalah yang dibawa baginda mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, perbalahan dan peperangan yang tak berhenti-henti di antara Aus dan Khazraj, termasuklah yang peranan Yahudi yang melaga-lagakan mereka. Maka atas dasar itu mereka telah mendengar dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita terima premis bahawa bukan atas dasar paksaan, tetapi atas dasar rayuan, atas dasar keyakinan, atas dasar pujukan, atas dasar persuasion, bahasa Inggerisnya persuasion and not coercion, iaitu meyakinkan, merayu dan bukan atas dasar paksaan itu, maka kaedah pendekatan yang perlu digunakan oleh gerakan Islam kontemporari adalah pendekatan yang berasaskan paradigma yang sebegitu ubah. Maka untuk menjawab soalan saudara Pengurusi, adakah apabila PAS membawa konsep negara berkebajikan, adakah dengan itu bila berusaha untuk bersaing dengan parti-parti politik yang lain untuk meyakinkan rakyat, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, bahawa PAS boleh menawarkan kepimpinan dan pemerintahan yang terbaik, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, yang menjamin kemenangan di dunia dan di akhirat. Adakah dengan itu maka kita ni telah tersimpan ataupun kita ni telah lari daripada apa yang pernah diperjuangkan oleh PAS itu sendiri? Jawapan saya ialah tidak. Ianya merupakan satu pendekatan yang mengiktiraf suasana
ni wakil politik yang sedia ada, yang memerlukan kita untuk bersaing dengan parti-parti politik yang lain untuk mendapat keyakinan rakyat bahawa kitalah yang paling baik, paling bertanggungjawab, paling amanah dan paling mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara dan memimpin umat Islam dan bukan Islam ke atas ke arah yang lebih baik, yang kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat, insya-Allah, ya. Wallahu. Okey. Terima kasih YB. Okey, untuk seterusnya saya akan buka untuk dua soalan dulu. Okey, para hadirin boleh pakai gunakan mikrofon yang di tengah kita sediakan. Okey, buka dua soalan dulu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq. Di sini saya ingin mohon sedikit pencerahan ataupun pandangan daripada Dr. Zul satu panelis utama. Situasi semasa di Malaysia, saya pertama kali yang berumur 27 tahun antara golongan orang muda. Hari ini kita katakan tajuk ini wacana politik Islam di Malaysia, masihkah ada harapannya? Jadi macam Wadi Khalid Samad disebut, soal persaingan. Hari ini kita nak menawarkan idea dan sebagainya dalam masyarakat hari ini di Malaysia yang sangat plural society. Jadi soalan tentang harapan, saya rasa majoriti ataupun umat Islam secara tak langsung dia ada sedikit sense dalam diri dia nak melihat Islam itu berada di dalam masyarakat ataupun diterjemahkan melalui sistem politik dan sebagainya. Mungkin ada walaupun sedikit, kan? Tetapi hari ini kita lihat gerakan Islam, apa yang berlaku lah di luar negara, kan? Contohnya di Tunisia baru-baru ini, parti di sana iaitu An-Nahda tidak dapat untuk mengekalkan kuasa, ya? Jadi adakah situasi, sebab kebiasaannya situasi politik di luar akan ada memberikan kesan sedikit pada politik di dalam politik Islam atau gerakan Islam di dalam negara kita, biasanya macam tu, kan? Sebab wacana di luar akan dibincangkan juga di dalam negara. Jadi pada pandangan Dr. Zul, sejauh mana impak kita katakan gerakan, kalau Dr. Zul tak setuju dengan gerakan moderat, kan, gerakan Islam moderat, kita kata demokrat lah, kan, golongan Islamis demokrat menghadapi kesukaran untuk untuk kekalkan kuasa di negara mereka. Jadi apa pandangan Dr. Zul terhadap gerakan Islam di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya apa yang kita kena lakukan ialah kita kena tentukan bahawa orang Islam itu sendiri faham, ya? Dan inilah apa yang kita nak, iaitu apabila kita tegakkan sebuah kerajaan yang dikatakan kerajaan coalition ini, yang kongsi kuasa ini, seperti mana di negeri Selangor, kita nak supaya gerak kerja mendidik rakyat ini dapat kita lakukan di bawah naungan satu kerajaan yang tidak memusuhi gerakan Islam, ya? Dan ini kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang ucapan saya yang berhubung dengan hijrah, saya telah nyatakan benda yang sama telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW apabila Mus'ab bin Umair telah pergi ke Madinah
ya, selepas berlakunya bai'ah Al-Aqabah yang pertama, ya, Rasulullah tak pergi Madinah dulu, ya, orang-orang daripada Yathrib dia balik-balik ke Madinah, dan Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair, seorang sahabat, duduk di Madinah. Madinah pada ketika itu bukan lagi kerajaan Islam, tetapi kerajaan yang tidak memusuhi Islam. Dan dalam tempoh 1 tahun, Mus'ab bin Umair telah menyampaikan risalah Islam itu kepada setiap penduduk di kota Madinah, sehingga dikatakan tidak ada mana-mana rumah yang tidak diketuk pintunya oleh Mus'ab bin Umair untuk menyampaikan risalahnya. Maka kerja dakwah tidak dihalang, ya. Lalu apa yang kita nak bila Pakatan Rakyat ini memerintah, kita nakkan kebebasan ini, ya, yang seperti mana yang kita nikmati sekarang ini di Selangor, ya, supaya masjid dan surau dan sebagainya semua terbuka, melalui semua kegiatan kita boleh usahakan supaya paling kurang orang Islam memahami Islam. Kalau tak orang bukan Islam, orang Islam paling kurang memahaminya, dan peluang ini dimanfaatkan dengan sepenuhnya, ya. Tetapi malangnya sekarang ini apa yang kita dengar, walaupun kita dah memerintah, tetapi orang pergi, ada yang ustaz-ustaz dia pergi ke surau dan masjid, bukan dia nak mendidik rakyat, dia duduk bantai profesional, ya. Ini rugilah pasal apa yang kita buat, kita beri peluang untuk kamu turun didik rakyat orang Islam tentang Islam, supaya sokongan di kalangan orang Islam, orang Melayu yang dikatakan ni kita punya power base, kita nakkan sokongan orang Melayu dan sebagainya. Orang Melayu akan sokong PAN dan tolak UMNO bila dia faham Islam. Tapi kalau kita pergi, kita sepatutnya diamanahkan untuk menyampaikan risalah dan ingin memahamkan tentang Islam di kalangan orang Islam. Kita pula pergi bawa isu profesional, liberal lah, apalah, maka kita rugi. Kita tak manfaatkan peluang yang sepatutnya untuk apa yang sepatutnya kita lakukan. Kita pula pergi adu domba dan sebagainya, dan menyebabkan orang yang Islam ni dia tak faham dan dia lebih benci pula tengok dengan keadaan yang pemusuhan dan adu domba yang berlaku di kalangan kita sama kita, ya. Lalu inilah yang kita nampak. Maka strategi kita ialah kita bentukkan kerajaan Pakatan Rakyat yang memberikan kebebasan untuk kita menggerakkan unsur-unsur dakwah, mendidik rakyat umat Islam khususnya, dan melalui itu pun kita boleh introduce kepada yang bukan Islam dan sebagainya. Tapi kita kena buktikan akhirnya melalui akhlak kita, ya, sehingga orang yang bukan Islam ni dia yakin, ya, bahawa Islam ni adil, ya. Orang Islam pun akan yakin bahawa Islam ini adil dan sebagainya, ya. Dan kalau orang Islam sendiri semua dah memahami dan ingin kembali kepada Islam dan pelaksanaan sistem pemerintahan Islam, perundangan Islam dan sebagainya, yakinlah, ya, kalau semua nak jadi itu, tak ada orang yang boleh halang, ya, tak ada orang yang boleh halang. Yang masalah kita sekarang ni ialah orang Islam sendiri yang tak nak, yang menyebabkan akhirnya kita sendiri pun, ya, ni yang menyebabkan kita sendiri pun tak dapat menguasai, dan kita apa yang dikatakan oleh sebahagian, kita pula terpaksa bergantung kepada sokongan orang bukan Islam, ya. Ini oleh kerana orang Islam dikelirukan. Lalu kita nakkan satu keadaan kerajaan yang tidak memusuhi kita, memberikan ruang kepada kita melalui JTK, melalui ketua kampung, melalui ahli majlis, melalui imam, nazir, AJK masjid, ya, kita dapat dampingi, ya, masyarakat supaya mereka memahami seperti mana yang telah dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, ya. Dan apabila orang Islam sendiri dah faham, maka lebih mudah bagi kita. Bukan sekadar faham dari segi dia punya tuntutan, tetapi memahami sampai ke tahap mereka menghayati, dan akhlak mereka pun dicorakkan dengan kefahaman itu. Yang ini akan menyebabkan orang bukan Islam pun dia nampak, oh, ada Islam, baiknya orang Islam, ya, dan sifatnya akhlak yang tinggi dan sebagainya, meyakinkan orang bukan Islam bahawa pemerintahan yang diserahkan kepada orang Islam ini mereka tidak akan dikhianati ataupun tidak dizalimi, ya. Dan ini membawa saya juga kepada soalan tentang sistem Islam. Sebenarnya saya bukan sokong sistem Islam, ya. Saya tak sanggah fatwa itu, ya. Tetapi saya telah meminta supaya majlis fatwa menjelaskan dan memberikan hujahnya, ya, dan buktinya. Kerana apa? Kerana kita nak ianya dilihat adil. Jangan keluar fatwa kata sesat, full stop. Orang kata apa ni sesat? Apa? Pasal liberalisme dan pluralisme. Apa ni liberalisme? Apa ni pluralisme? Ya.
mana ucapan yang dibawa oleh sistem Islam yang disampaikan dengan kesalahan liberalisme dan pluralisme. Lalu bila kita nak menghukum mereka, ya, maka biarlah ianya melalui penghujahan dan bukti yang nyata. Lalu itulah sebabnya bila kita buat kenyataan, bukan kita kata kita tolak fatwa yang dibuat, kita minta majlis fatwa mengemukakan dia punya penjelasan supaya bila dikatakan liberalisme dalam agama itu terkeluar dari Islam, orang Islam pun tahu apa dia liberalisme itu, kenapa dia terkeluar dari Islam, apa hujah dan dalilnya. Kalau pluralisme dalam Islam, dalam agama itu terkeluar dari Islam, apa dia pluralisme itu, apa dalilnya, kenapa dia terkeluar dari Islam dan sebagainya. Dan kalau sistem Islam ini pegang pada liberalisme dan pluralisme, di mana mereka mengatakan kata-kata mereka disampaikan dengan kesalahan itu. Maka bila pengadilan itu dan hukuman itu jelas dan telus, maka masyarakat akan nampak okeylah, ya, kita faham, ya, ianya tidak boleh dipertikaikan, ya. Lalu orang nampak, wah, sistem majlis fatwa ni dianya adil dan telus. Kalau sistem Islam bantah, maka mereka dipanggil dan diberikan fahaman dan berhujah dan bukti dan sebagainya, ya. Lalu orang nampak adil. Tapi kalau kita keluar fatwa daripada atas, tak ada dia punya hujah, tak ada dia punya penjelasan, lepas tu kita kata tak boleh dipertikai, maka orang kata ini macam sistem pemerintahan gereja lah. Inilah yang dikatakan teokrasi. Apa yang dikatakan oleh gereja, dia keluar fatwa ataupun dia keluar satu oral ataupun satu dikri, itulah dia, itu kata-kata daripada Tuhan. Tak boleh, orang tak boleh pertikai. Apa bukti? Jangan tanya. Jadi kalau zaman gereja dulu, dia tangkap orang, dia kata awak ni mengamalkan sihir. Apa dia buat? Dia tangkap. Pasal kenapa jiran dia yang tuduh dia tangkap, dia bawa dalam penjara, dia seksa sampai kawan tu mengaku. Lepas tu dia kata awak ni dah mengaku dia bersalah, dia mengamalkan sihir, lalu dia dibakar hidup-hidup, ya, zaman pemerintahan gereja dulu, ya. Inilah yang berlaku dekat Amerika, inilah yang berlaku dekat Eropah, ya, sehingga orang tak nampak keadilannya, ya. Lalu tadi Dr. Zul kata kita nak supaya orang nampak Islam itu adil, ya, bukan sekadar dari segi dia punya kata-kata, tetapi dari segi amalan dia. Dan majlis fatwa adalah di antara institusi-institusi Islam yang ada sekarang ini, yang kita nak supaya dia menzahirkan keadilan itu melalui proses pengadilan yang telus dan jelas, ya. Rule of law, ya. Lalu kalau kita tak buat begitu, silap minggu depan dia keluar fatwa, dia kata pas sesat, tak ada hujah, tak ada aku, dan kita nak kata apa, ya? Pasal kita dah terima, kita kata tak apa, majlis fatwa kalau dia dah keluar ni, kita tak boleh lawan, tak boleh kita. Macam majlis fatwa di negeri Melaka, dia keluarkan fatwa dan dah DLZ pun bahawa amanat haji-haji adalah sesat dan tak boleh dipegang oleh orang Islam. Yang dulu yang ada mufti yang keluarkan fatwa, yang turun membantah kenaikan harga barang adalah murah dan darah mereka adalah halal. Takkan semua kita nak kata inilah tindakan-tindakan dan kenyataan-kenyataan yang seperti ini yang tidak disertakan dengan hujah yang jelas, yang munasabah dan sebagainya. Inilah yang jatuhkan imej Islam. Inilah yang menyebabkan orang Islam takut. Dia kata kalau macam tu, satu hari saya bangun, tengok pagi-pagi saya bangun, tiba-tiba bagi fatwa, keluar fatwa, dia kata orang bukan Islam tak boleh hidup dalam Malaysia. Semua kena usir keluar, ya. Dia nak kena apa? Ya, tak boleh lah. Dia nak kena ada jaminan bahawa tidak akan dijatuhkan hukum terhadap seseorang ataupun terhadap sesatu kumpulan, ya, kecuali melalui proses pengadilan yang jelas dan telus. Itu yang kita perjuangkan, ya. Inilah yang saya sebut dalam forum saya bila saya bersama dengan Khairuddin Takfiri. Saya beri contoh Sayyidina Ali, ya, masyhur kisahnya baju perang dia bila dia nak pergi perang Siffin, dia bawa baju perang naik kuda tengah malam keluar dari Kufah, ya, tiba-tiba baju perang dia jatuh. Dia pergi ke Siffin, tengok dia kata baju perang dia tak ada, tak mana, tak tahu. Lepas tu dia perang lah dengan Muawiyah. Lepas tu dia balik ke Kufah, dia tengok Yahudi tengah jual baju besi dia, baju perang dia tengah dijual oleh orang Yahudi di pasar di Kufah.
Dia khalifah pada masa itu. Kalau nak ikutkan, dia tangkap dia Yahudi itu, ya, dia belasah dia Yahudi itu, dia ambil balik baju perang dia, tak ada orang yang berikan. Dia khalifah. Tapi apa dia buat? Dia bawa Yahudi itu, bawa baju perang itu, bawa pergi jumpa Qadi, ya, yang berdua bernama Syuraih, ya. Qadi tanya, apa dia? Apa yang saya boleh bantu tuan? Ya, Amirul Mukminin, ya. Lalu saya nak beritahu lah, ni baju perang saya hilang tiba-tiba yang ini tengah jual dekat pasar. Syuraih tanya, ya, apa bukti? Ada bukti tak? Saya dengar juga tak ada bukti, ya. Mungkin zaman tu tak ada risik ke apa ke, kita tak tahu lah, tak ada bukti, ya. Lalu dia tanya, Cok Jali ke apa, pemohon ke apa ke, tak ada bukti, ya. Lalu dia tanya pula, ada saksi? Saya dengar dia kata saksinya Hasan dan Husain. Syuraih kata, anak tak boleh guna sebagai saksi. Ini bukan saksi yang bebas, yang dia akan ikut arahan ayah dia. Tolak saksi dia, tak boleh jadi sebagai saksi. Saya Ali kata, dia orang berdua ni Rasulullah sendiri dah kata akan menjadi ketua pada golongan pemuda di dalam syurga. Takkan orang macam ni kamu tak boleh terima sebagai saksi? Syuraih kata tak boleh. Dalam kes ni tak boleh. Anak tak boleh jadi saksi kerana ia bukan merupakan saksi yang bebas. Maka macam mana? Syuraih kata, kalau kamu tak ada bukti, tak ada saksi, maka saya tak ada pilihan, saya kena buat jatuhkan hukuman bahawa baju perang itu adalah milik Yahudi ini kerana ia berada dalam tangan Yahudi itu. Milik dia. Maka itulah hak dia. Dia serahkan balik pada Yahudi. Saya nak Ali gaduh dengan Syuraih. Tiba-tiba Yahudi itu datang, dia ambil, dia bagi baju perang itu, dia bagi balik kepada Sayyidina Ali. Dia kata, inilah pemilik ataupun tuan punya yang sebenar, dan terus dia mengucap dua kalimat syahadat. Kerana apa? Kerana nampak keadilannya dari segi prosesnya. Keadilan itu melalui proses yang adil, supaya orang tak akan kata, oh aku dizalimi, ya, oleh kerana aku tak ditanya ataupun tak ada bukti kesalahan, tiba-tiba aku dihukum, ya, dan sebagainya. Lalu inilah yang kita nak melalui isu tentang majlis fatwa itu, ya. Soal tadarus ni, ya, saya pun ini nak masuk sikit lah, ya. Ada ayat Al-Quran, ya, surah Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan berkata orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan kepadanya, iaitu pada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu keseluruhannya sekaligus, ya. Ni Allah cerita, orang kafir sendiri tanya, kenapa Quran diturun sikit-sikit, ya. Allah jawab dalam ayat yang sama, kadzalika, begitulah hendaknya, linusabbita bihi fu'ada, supaya kami, iaitu Allah, akan sabitkan, ya, melalui Al-Quran itu atau dengan Al-Quran itu pemikiran kamu, ya, wawasan kamu, kefahaman kamu, ianya mencorakkan kamu secara berperingkat-peringkat, ya, supaya orang akan dicorakkan, ya. Dia menjiwai, memahami, ya, dan keyakinan dia dan sebagainya, ya. Dan itulah proses yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi seperti mana yang saya sebut, oleh kerana gerakan Islam ini datang daripada zaman menentang penjajah, daripada zaman Khalifah Utsmaniyah, daripada zaman yang dulu syariat dia keseluruhannya dilaksanakan. Bila dia lawan pada ketika itu, maka isu-isu inilah yang diketengahkan. Kita nak halau penjajah supaya kita ni boleh kembali kepada sistem pemerintahan Islam, supaya kita boleh kembali kepada keadaan kita laksanakan syariat dan sebagainya. Kerana pada ketika itu syariat itu sedang dilaksanakan, penjajah datang dia robohkan. Masyarakat Islam nakkannya, tapi masyarakat Islam dijajah. Maka menentang penjajah dengan tujuan itu, dan itulah isu yang menjadi isu yang utama, ya. Tetapi sekarang ini suasana ini dah jauh berbeza, ya. Keadaan umat Islam dah berubah, masyarakat dah berubah. Kita nak bawa satu perubahan dari segi kefahaman, ya. Maka kita perlukan pendekatan yang berperingkat-peringkat. Okey, so strategi kita adalah begitu. Kita kongsi kuasa, kita perintah di bawah Pakatan Rakyat,
supaya kita boleh bergerak, kita boleh mendidikkan rakyat tanpa diganggu gugat oleh UMNO barisan itu. Ya, kerana bila UMNO yang duduk di situ, dia pun ikut tapi dia selewengkan kefahaman dan maksudnya. Cakap pasal Islam mesti cakap pasal Melayu. Cakap pasal Islam cakap pasal Melayu. Cakap pasal Islam cakap perkauman. Cakap pasal Islam lawan dengan Cina. Cakap pasal Islam kristenisasi. Cakap pasal Islam lalu dia lagu orang tak faham apa sebenarnya Islam tu. Ya, ni yang kita nak ubah. Bila kita yang memerintah, insya-Allah kita boleh bawa satu perubahan, kita berikan kefahaman tentang apa itu Islam yang sebenarnya, dan pada masa yang sama apabila itu dapat dilaksanakan, kita harap bahawa paling kurang yang negeri Kelantan ataupun negeri Terengganu dapat mula dulu. Ya, supaya kita boleh cakap dengan PKR dengan BAP, benda-benda ni adalah aspek-aspek yang telah diluluskan sebelum terbentuknya PR, maka biarlah kita laksanakan. Kita nak buat referendum, buatlah referendum, tunjuk bahawa atas isu ataupun prinsip demokrasi memang rakyat dekat Kelantan dan Terengganu nakkan pelaksanaan syariah. Kita laksanakan dan kita buktikan bahawa ianya adalah adil dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu melalui practical example itu secara peringkat-peringkat, pada awalnya di kalangan orang Islam dia dapat zahirkan, maka dengan sedikit demi sedikit harapan kita masyarakat yang bukan Islam pun di Selangor, di negeri-negeri yang lain pun semua pun dapat